Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa ashabihil kiram wattabi'ina wattabi'it tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Dikasihi kepimpinan masjid dan ahli jawatan kuasa, Tuan Imam Gawat Syarak, pimpinan masyarakat, tuan-tuan haji, perempuan hajah, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Pertama-tamanya kita memanjatkan syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala di atas nikmat iman dan Islam yang dimiliki oleh kita, yang mana dengan Islam inilah kita dapat mengetahui kebenaran dan hakikat serta hala tuju kehidupan. Mereka yang tidak beragama dengan Islam, kehidupan mereka hanya berkitar atau berkait dengan dunia semata-mata. Tidak ada mereka mengetahui tentang masa depan di akhirat, dan itulah yang mereka tumpukan. Dan kita bersyukur dalam Islam menjelaskan semua perkara terhadap kita, untuk kita supaya dapat mengikut panduan yang diajarkan oleh Nabi. Tidak ada perkara yang Nabi biarkan untuk kita menentukan sendiri tentang masalah-masalah penting dunia ini. Bahkan masalah yang remeh-temeh sekalipun, Nabi telah memberikan petunjuknya. Seperti contoh soal kaki mana dia dihulurkan masuk ke tandas. Tak ada agama lain bincang ni. Islam diajarkan. Kena kaki kiri, keluar kaki kanan, duduk dalam tandas jangan bercakap, bagaimana cara membersihkan najis. Semuanya telah dihuraikan dan dijadikan silibus pengajian dalam ilmu fiqh kita. Semua Nabi beritahu. Bahkan cara menguap, macam mana menguap, walaupun Nabi tidak pernah menguap, kerana Nabi dah sebut at-tatha'ub minasyaitan, menguap itu daripada syaitan. Tetapi kalau menguap, nak menguap juga terpaksa, maka ada cara dia. Semua ditunjuk. Tak ada agama lain yang menceritakan tentang soal menguap. Kalau soal yang sekecil itu dan seremeh itu, Islam memberikan panduan bagaimana dengan perkara-perkara besar dalam kehidupan. Soal pendidikan, soal ekonomi, soal mengatur negara, soal mengurus keluarga dan sebagainya itu, sudah tentu Islam tidak akan lepaskan untuk kita menentukan sendiri. Dan juga permasalahan tentang akhir zaman, yang kita bincang tentang masalah Dajjal. Agama lain dia tak ada bincang pun dengan begitu terperinci sebagaimana Islam. Sebab itu soal yang berkaitan dengan akhir zaman, Nabi dah jelaskan. Jangan menambah-nambah. Ada setengah-setengah ustaz dia tambah-tambah sampai buat dalam bentuk confirm tentang perkara-perkara yang akan berlaku, terutama daripada Indonesia. Ramai ustaz-ustaz Indonesia yang popular, yang mereka ni dikenali sebagai cocok logi, orang Indonesia panggil. Dia ambil hadis, dia tengok sama tidak dengan yang berlaku pada hari ini. Contohnya dulu dia kata Raja Salman itu adalah raja yang bila dia meninggal dunia, Raja Abdullah dulu, maka adik-beradik dia akan, anak-anak dia akan bergaduh, berperang. Pada masa itulah Imam Mahdi keluar. Confirm dah mereka kata Raja Abdullah. Bila Raja Abdullah naik, Raja Salman naik, dah rupanya belum lagi. Dulu kita pernah dengar ada yang kata Dukhan akan keluar pada bulan Ramadan, 15 hari bulan Ramadan sekian-sekian. Bahkan ada yang kaitkan dengan Covid ini dengan Dajjal lah dan sebagainya. Sebenarnya kita tidak perlu pergi sejauh itu. Memang kita dalam Islam berhati-hati dan kita faham di sana ada konspirasi Dajjal dalam mengatur dunia ini.
Tetapi perkara-perkara yang melibatkan perkara ghaib yang tidak tahu dengan jelas, jangan dijadikan sebagai suatu kepastian yang menyebabkan orang akan, bila tak berlaku kata, dulu Ustaz cakap ada. Inilah menyebabkan Al-Arqam menjadi sesat ni, antara puncanya. Mereka suka meramalkan masa depan. Imam Mahdi keluar sekian-sekian. Dulu saya ingat saya baca buku Syari Muhammad Arqam. Dia dalam buku tu dia kata Imam Mahdi akan keluar dalam sekian-sekian tahun. Kemudian bila orang tunggu dan tahun itu sudah berlalu, tak ada pun. Ini tidak benar. Sebab tu dalam Islam kita berpandukan hadis. Dan 2 minggu lepas kita dah bincang tentang pengikut Dajjal. Bila Dajjal keluar, pengikut dia yang pertama sekali ialah golongan Yahudi yang akan mengirim Dajjal. Bila kali pertama Dajjal muncul di Asfahan di Iran, ada 70,000 pengikut mereka dari kalangan Yahudi akan meraihkan Dajjal dan mengikut Dajjal. Kemudian kelompok penderhaka, golongan Khawarij, golongan ekstrim, yang Nabi sebut akan muncul di akhir zaman nanti, suatu kaum seolah-olah berasal daripada mereka. Mereka membaca Al-Quran tapi bacaannya tidak melewati kerongkongan mereka. Baca Al-Quran pun setakat tajwid je, setakat belagu je, tak masuk ke dalam hati, tidak masuk untuk tadabbur dan sebagainya. Ini golongan yang disebut oleh ulama orang yang bodoh akalnya, usianya muda. Mereka tidak mendapatkan pengajaran Islam dengan benar dan tujuan mereka. Lalu mereka memahami Islam secara lahiriah, bahkan berlebih-lebih pula dalam memahami Islam yang tidak dengan jalan yang betul. Mereka ni orang-orang muda, baca Quran, mengajar orang juga, tapi mereka melampau dalam menanggapi isu-isu dan mereka suka mengkafirkan orang, menyesatkan orang-orang dan sebagainya. Kemudian pelaku bid'ah dan kesesatan, mereka ni akan ikut Dajjal. Kemudian wanita, kita dah tahu ramai wanita akan terpengaruh dengan Dajjal. Kemudian tukang sihir, kerana bagi ahli sihir Dajjal ni ketua mereka. Kerana sihir Dajjal ni sihir yang paling kuat, dan mereka teruja melihat sihir Dajjal. Boleh arahkan awan berhenti, boleh arahkan hujan pergi satu-satu tempat. Dan mereka melihat bahawa Dajjal ini adalah merupakan tokoh yang paling mereka hormati. Sebab itu bila Dajjal muncul, seluruh ahli sihir dunia akan cari Dajjal. Seluruh ahli sihir dunia yang sekarang ni mungkin berada di Afrika, di mana-mana tempat, semua negara ada ahli sihir, termasuk dukun, bomoh tu, semua akan cari Dajjal. Kerana Dajjal mempamerkan benda yang pelik-pelik. Sebab tu hari ni pun ada suka bercakap benda pelik-pelik. Tak ada Quran hadis pun. Baru ni saya dengar ada seorang ustaz berceramah dalam YouTube. Dia kata ada sejenis kayu gemunggal, nama kayu tu saya pun tak pernah tengok. Ada teras gemunggal, dan ada satu kayu namanya kemuning hitam. Dia kata tok guru saya cakap, bukan hadis cakap, tok guru dia. Siapa tok guru dia pun tak disebut. Biasalah kalau orang jenis guru saya cakap, orang tanya guru kau siapa, tak sebut. Dia kata ambil kayu tu dalam 10 biji, buat macam buah tasbih. Kalau buat tasbih lagi bagus. Kemudian simpan dalam poket ke, dalam beg duit ke, bawa ke mana-mana. Dia kata insya-Allah sihir tak akan kena, pukau tak akan kena. Sejak bila pula Nabi cakap ke, ulama cakap ke, ulama tulis buku tentang perubatan Islam, tentang ruqyah, tak pernah pun beritahu ada kayu-kayu tertentu. Nah, kayu kemuning belah sini aja adanya. Kesianlah orang Arab, dia tak dapat lah sebab tak ada kat sana. Ini semua mengarut. Kemudian bila letak dalam poket, bawa ke mana-mana, dia dah jadi azimat. Man allaqa tamiman faqad asyrak. Siapa yang menggantung tangkal, gantung, letak dalam poket, gantung kat dinding, gantung kat diri, semua tangkal.
Ini mengajar pula atas masjid. Bayangkan orang kampung yang dengar, yang tak ada asas akidah yang kuat, dia bawa ke mana-mana benda tu, dan akhirnya berlaku apa-apa yang mungkin terlepas daripada betul-betul. Lalu dia akan alhamdulillah, tapi tangan ketepuk, nasib baik ada kayu. Ini mendekatkan orang kepada syirik. Kalau benda tu ada, ulama kita dah sebut lama dah. Tok-tok guru pondok kita dah sebut dah. Imam Syafi'i, Imam Ghazali, Ibn Qayyim yang tulis bagian perubatan, tak ada sebut pun. Makna benda ni tak ada asas pun. Suka sangat membuka peluang kepada orang untuk syirik, mengamalkan bid'ah. Baca hadis ikut suka hati je, hadis palsu pun rembat. Ada cerita pun ni, ada seorang ustaz, dia cerita tentang Abu Bakar Siddiq. Kononnya Abu Bakar Siddiq lalu dekat satu kawasan perkuburan, lalu bulu roma dia jatuh selai, tercabut. Terus azab kubur orang dekat situ diangkat semua. Kita pun pelik juga, Abu Bakar sedar ke bulu roma dia tercabutnya? Itu satu hal. Ada ke pernah kita tengok dalam kitab, dalam apa Abu Bakar ni bulu roma dia tercabut, orang kena azab kubur lepas belaka? Ini mengarut. Tapi dibacakan dalam masjid, dan kerana dia ni berserebang macam orang lulusan pondok, saya tak menyerang orang pondok, tapi ialah dia mengaji kat situ, orang pun percaya. Bila kita tegur, ini Wahabi ni, semua nak belasah orang pondok, Wahabi ke apa? Padahal dia buat tu tak betul. Dah kalau tak betul, takkan nak senyap. Kena beritahulah. Benda-benda mengarut macam ni. Tu Nabi Adam turun dekat gunung Jerai. Apa benda ni? Ni semua mengarut semua ni. Tak ada dalam nas. Benda-benda nak berkaitan dengan Nabi apa semua kena ada nas. Jangan pandai-pandai kita nak reka cerita, nanti menimbulkan bid'ah. Mengikut hawa nafsu akan ikut Dajjal. Walaupun dia tahu Dajjal tu bukan Tuhan, tapi kerana dia seronok ikut nafsu. Macam sekarang orang ikut nafsu, bukan dia tak tahu benda tu haram, berdosa, dah kenapa buat juga? Nafsu. Ikut nafsu. Dajjal akan muncul. Mereka berkata, kami bersaksi bahawa Dajjal itu kafir, akan tetapi kami mengikutinya hanyalah agar kami bisa makan dari makanannya dan kami dapat mengembalakan ternakan. Nak makan rupanya. Sebab orang tak ikut Dajjal pada satu, menjadi susah kehidupan. Jadi susah. Sebab tu diberitahu Dajjal dia akan muncul, dan pada masa tu kita tengok hari dia, dalam hadis sebut dia memerintah dunia ni 40 hari saja. Tapi dia sempat keliling dunia dalam masa 40 hari. Kalau Dajjal ni naik unta, naik kuda, tak boleh tu. Tapi kalau naik UFO, piring terbang yang kita tengok sekarang, menasabah 40 hari dia keliling dunia. Dia tak boleh masuk dua tempat saja, Mekah dan Madinah. Itu pun dia naik atas bukit Uhud, kemudian dia tengok masjid Nabi. Dia kata ini istana Muhammad, istana Ahmad dia sebut. Sebab Nabi sebelum diutus menjadi Rasul, nama dia Ahmad. Sebab tu dalam kitab Injil disebut Ahmad. Sebelum Nabi lahir, Nabi Muhammad dikenal dengan Ahmad. Setelah Nabi lahir, datuk dia beri nama Muhammad. Dalam Quran sebut Ahmad. Wa mubasysyiran bi rasulin min ba'di ismuhu Ahmad. Nabi Isa beritahu pada pengikut dia, aku diberikan kepada kabar gembira dengan seorang rasul selepasku, namanya Ahmad. Ini sebelum Nabi dilahirkan. Bila Nabi lahir, Muhammad lah. Tapi Ahmad salah satu nama Nabi SAW juga. Dajjal sebab dia tahu Nabi lama dah, dia panggil Ahmad.
ketika Nabi cerita hadis ni, Masjid Nabawi kecil je. Tak ada pun macam sekarang bangunan warna putih boleh tengok kat udara. Kalau tengok daripada atas nampak putih, tak ada pun. Dan mungkin tak lama lagi akan lebih besar lagi Masjid Madinah. Tapi Nabi beritahu tentang akan datang. Dajjal naik, kemudian tengok, nak masuk tak boleh. Malaikat jaga semua penjuru. Dia tak boleh masuk. Sebab tu kalau orang duduk di Madinah pada waktu tu, dia akan selamat daripada Dajjal. Siapa duduk Mekah, Madinah. Tapi terhaklah kita nak pergi, tak boleh. Tapi kebetulan kalau kita pergi umrah, lepas tu dengar Dajjal muncul, jangan keluar. Sembunyilah mana-mana. InsyaAllah selamatlah tu. Sebab Dajjal confirm tak boleh masuk. Dan sebelum kiamat Allah gegarkan Madinah. Dia akan keluar semua munafik-munafik. Orang munafik sekarang ada di mana-mana. Mekah ada, Madinah. Bila dekat kiamat akan keluar semua. Yang puak-puak munafik tu. Tuhan bersihkan dulu. Tu. Jadi Dajjal memerintah 40 hari saja. Tapi ada satu hari seperti setahun, ada satu hari seperti sebulan, ada satu hari seperti seminggu, dan hari-hari lain seperti hari biasa. Kata Said Hawa, ulama terkenal yang juga guru kepada Datuk Seri Tuan Guru Abdul Adil Hawang, Haji Abdul Adil Hawang ketika belajar di Madinah dulu. Dia seorang ulama terkenal, ulama Syria, yang dia menulis kitab Al-Asas fi Tafsir dalam penjara. Hebat ulama ni. Dia kata maksud setahun tu bukan sehari tu setahun macam kita faham ni. Maksudnya kerana susahnya kehidupan pada masa Dajjal muncul, sehari macam setahun rasa. Rasa lambat berlalu. Macam kita sakit gigi kan malam kan. Nak tunggu siang, Allah lambatnya. Kejap-kejap tengok jam, kejap-kejap tengok jam. Nak tidur tak boleh. Sakit. Nak pergi esok nak jumpa doktor tu. Tapi jumpa kita dalam keadaan seronok, sedap, tidur. Badan pula penat. Subuh pun silap-silap tak sedau. Kata Said Hawa, maksud setahun tu kerana teruk sangat pada mula-mula Dajjal muncul. Dia punya penangan tu, kau punya, sampai sehari tu macam setahun. Kemudian hari kedua macam sebulan. Hari ketiga kurang sikit. Hari-hari lain dah biasa dah, macam hari biasa lah. Itu salah satu pendapat. Dan ada ulama kata tak, memang satu hari tu macam setahun betul. Macam mana nak semayang nanti 5 waktu tu, kita tengoklah fatwa ulama bila keadaan dah berlaku nanti. Kalau kita duk tahu kaji-kaji pun benda belum sampai lagi. Nanti adalah ulama keluar fatwa kalau betul berlaku sehari macam setahun tu. Maknanya matahari tak jatuh. Tak jatuh-jatuh. Tak tahu. Kalau betul yang pendapat Said Hawa ni, tapi yang Said Hawa ni ditentang oleh ramai ulama jugalah. Tapi logiknya Said Hawa ni, dia kata kerana kesusahan hidup pada zaman Dajjal tersebut. Siapa saja yang menentang Dajjal akan sempit ekonomi. Ekonomi akan sempit. Susah makan, menderita. Sebab tu orang-orang yang tak tahan ni, dia akan ikut Dajjal. Dajjal lah janji boleh makan. Kan? Macam kita sekarang lah, tak berani sangat dah nak makan daging dekat kedai. Bila orang sebut kangaroo tu, padahal belum tentu lagi pun. Sebab di parlimen kata tak ada pun. Tapi kita dah jadi was-was ni. Tapi ada setengah orang, kangaroo lah. Janji seekor. Dia bukan kira pun, janji sedap. Di parlimen kata bukan pun. Yang orang kata 40 tahun tu masih dalam itu. Tapi ada orang waru dah 40 tahun. Kita dah makan daging kangaroo. Saya dah beritahu daging kangaroo adalah halal. Cuma pada zaman Idris Al-Marbawi dulu, dia tulis dalam kamus Al-Marbawi termasuk binatang syubhat. Sebab masa tersebut orang tak tahu lagi. Orang Arab tak tahu lagi hukum makan kangaroo ni. Sebab kangaroo ni bukan binatang dekat negara Arab. Dulu tak ada internet nak google ni macam mana kehidupan kangaroo. Kena pergi Australia baru tahu kangaroo macam mana. Ulama tak pergilah masa tunya.
maka dia kata syubhat. Nak kata halal pun tak berani, haram pun tak berani. Jadi Idris Marbawi, Syekh Idris Marbawi ni guru kepada Dr. Haruddin. Dia masukkan dalam benda binatang-binatang syubhat, termasuk zirafah. Kalau orang tanya zirafah boleh makan tak? Confirm tak boleh jawab. Kalau cucu tanya Atuk, zirafah boleh makan tak? Atuk pun tak tahu, Atuk tak pernah makan. Itu je jawabnya. Jadi dulu tak tahu. Sekarang bila ulama dah tahu bagaimana kehidupan kangaroo ni, dia makan benda-benda yang elok, daun-daun apa semua, vegetarian lah. Tak ada makan mengarut-ngarut ni. Cuma dia melompat tu memang kerja dia lah, nak macam mana kan. Maka dia kata boleh makan. Janji sembelih lah. Kalau sembelih halal, kuda dalam mazhab Syafi'i boleh makan. Cuma orang tak makan kuda tu sebab untuk berperang, untuk apa kan. Macam saya beritahu, tupai halal dimakan. Kalau tengok dalam kamus Al-Marbawi, termasuk binatang yang halal dimakan ialah tupai. Tetapi kita buat apa nak makan tupai? Banyak benda lagi lain boleh makan. Satu hal pun nak lagi makan tupai kan. Tapi kalau dah terdesak, insya-Allah tupai lah kan. Tapi kalau dalam keadaan sekarang, banyak lagi makanan lain. Ikan kembung tak habis stok lagi, ayam berlambat-lambat lagi, apa hal nak pergi makan tupai atas pokok tu? Tupai tu nanti kalau dah terdesak, kalau zaman Dajjal muncul nanti tak ada makanan, contoh kita makan tupai. Sebab confirm halal. Tupai makanan bersih, makanan atas-atas je. Dia makan di atas je tupai, tak main bawah-bawah ni. Dia tebuk-tebuk makan atas. Lepas tu ustaz saya cakap kalau dia nak makan, dia gosok dulu. Dia gosok bersih tupai ni. Lepas tu kumat khamid baca doa makan, baru dia makan. Kita pun kadang-kadang tak ingat doa makan tau. Cuma orang tak biasa makan. Tupai tak biasa makan, kita tak makan lah. Macam saya pergi Sarawak dulu, terkejut tengok orang makan ikan buntal. Kata saya duduk Kelantan tak pernah makan ikan buntal. Oh, sana ikan buntal memang popular juga. Buat sup. Saya pun try juga makan sekali. Nanti takut orang tanya, dah makan ikan buntal? Belum, pernah makan sekali. Tak sedap mana pun. Tapi makna orang sana makan. Ada ustaz Kelantan datang mengajar kat situ. Dia cakap ikan buntal haram dimakan. Marah orang kampung. Kawan dah makan puluh tahun. Sebab dia ikut Kelantan punya ni. Orang Kelantan tak pernah makan, cakap ikan buntal ni beracun. Rupanya orang Sarawak tu, waktu dia siang ikan buntal tu, dia dapat buang dia punya racun tu. Jadi selamat dimakan. Tak haram lah bagi dia. Bila ustaz tu cakap, marah. Tu sebab tu kalau kita nak cakap hukum hakam, tengok masyarakat juga. Tu. Macam saya datang sini, saya tak pernah tengok orang Melaka makan belalang. Belalang dekat sawah tu. Bukan belalang kacau yang kuruh tu, yang tu jangan makan. Kalau kita makan tu balik awal. Ni ada jenis belalang tu. Sana siap jual. Siap jual dekat pasar-pasar minggu ni. Kalau musim tengkujuh tu, belalang banyak, orang dah padi, orang dah itu kan. Memang jual kat sana. Tuan-tuan pernah makan, rasa macam udang sikit-sikit. Mana kalau tak ada udang, bolehlah ganti udang. Sini orang tak makan sangat. Orang Melaka kan dia orang yang jenis pantai barat kan, orang maju sikit. Kami makan belalang. Pergi Sarawak lagilah, Batam Pisang pun makan. Banyak. Jadi benda-benda halal kalau kita tak sesuai tempat kita tak makan, jangan kritik. Jangan kita pelekehkan. Mungkin kita tak makan, orang lain makan. Janji dia halal. Mazhab Syafi'i dia longgar sikit. Setiap binatang yang tidak disebut haram, kira halal. Jumpa dalam laut, binatang tak pernah jumpa pun, tapi tak ada sebut pun haram, kira boleh makan. Mazhab Hanafi belah India Pakistan, dia lain sikit. Apa yang tidak disebut halal, tak boleh makan. Kita apa yang tidak disebut haram, makan semua. Dia kalau tak sebut halal, tak boleh makan. Binatang jijik tak boleh makan. Sebab tu mereka tak makan sotong. Bagi mereka sotong makanan jijik. Orang India, Pakistan, mazhab Hanafi tak makan sotong. Cuba tengok Bangladesh, sahabat kita, kalau dia pergi kedai kan, dia tak makan tom yam campur ni. Kalau dia makan tu, dia dah tukar mazhab tu.
Kalau ikut mazhab piau dia tak boleh makan tu. Oh, kita makan. Tu bukan sebab gauk, memang mazhab dia. Kita tak makan sebab gauk . Jadi Dajjal ni akan memerintah dunia selama 40 hari. Satu hari seperti setahun, satu hari seperti sebulan disebut. Bila orang tanya, ya Rasulullah, kalau hari setahun itu apakah cukup kami solat sehari sahaja? Beliau menjawab, tidak. Tentukanlah untuk hari itu sesuai kadarnya. Ya hari setahun tu nak semayang 5 kali, 5 waktu juga kan? Tak, Nabi kata nanti kamu tentu ikut kadarnya. Pandailah ulama kita ejah nanti. Cuma Syekh Hawa kata itulah hari yang menunjukkan kesukaran. Bukan maksud hari itu menunjukkan bahawa setahun itu betul-betul. Tapi maknanya Dajjal kalau ikut tak lama lah. Kalau hari sama setahun, jadi setahun 1 bulan campur berapa minggu tadi, setahun lebih je. Setahun 2 bulan gitu je Dajjal muncul. Tapi dia punya penangan tu ramai yang sesat. Dia muncul tak lama. Sekarang dia dah ada, tapi dia belum keluar lagi. Selagi umat Islam ni duk cerita pasal Dajjal, dia tak akan keluar. Dia keluar betul-betul kalau orang dah jadi sesat. Dah sibuk dengan benda dunia, dengan apa, cari makan apa semua, dia pun keluar. Kalau selagi orang duk bicara lagi, dan Dajjal, selagi mimbar masjid sebut tentang dia tak akan keluar. Kita pun bimbang juga, masjid tak ada tajuk Dajjal sekarang khutbah. Kan? Bawa sekali tajuk Dajjal, cadang ke jabatan agama, cerita sekali Dajjal tentang dalam khutbah. Hari bomba pun ada masuk dalam khutbah. Cuma hari makcik kantin je tak ada. Hari pahlawan, hari apa, hari ibu, semua ada tu. Dajjal lagi teruk dia punya itu. Sekali setahun pun sebut sekali. Hujung-hujung tahun kan, bulan-bulan 12 ni kan, cerita tentang Dajjal sikit. Tu dia akan keluar. Dan kita dah beritahu cara pelindung Dajjal. Cara nak berlindung daripada Dajjal, kita kena pergi ke tempat yang Dajjal tak boleh masuk lah. Dan Dajjal ni akan terbunuh di Syam. Nabi dah sebut dah tempat dia kena bunuh di Syam. Sekarang Syam tu meliputi Syria, Jordan, Lebanon dan Palestin. Itu Syam. Sebelum orang pecah-pecah perintah ni, penjajah pecah ni, semua negara yang saya sebut tadi dia panggil Syam. Palestin Syam, Jordan, Lebanon dan Syria. Itu Syam lah tu. Sekarang dah pecah dah mengikut negara. Syria lain, orang panggil Jordan lain. Tapi kalau dulu dia panggil Syam. Dia akan terbunuh di Syam. Akan terbunuh di Syam. Dan Nabi Isa juga akan turun di Syam. Dah sebut dah tempat Nabi Isa turun, di Masjid Damsyik, Masjid Putih di Damsyik. Masjid tu ada sekarang. Dan dia beritahu turun pada waktu subuh. Orang tengah qomat azan, Imam Mahdi pun nak naik jadi imam, masa itulah Nabi Isa turun. Bila tengok Nabi Isa turun, Imam Mahdi pun suruh Nabi Isa jadi imam lah. Sebab dia Rasul. Nabi Isa tak nak. Dia kata qomat untuk kamu, kamulah jadi imam. Ulama bincang lah, macam-macam lah. Kita dah cerita dulu kenapa Nabi Isa tak nak jadi imam. Sebab Nabi Isa takut orang viralkan bahawa dia akan bawa agama baru. Kalau Nabi Isa jadi imam, orang Kristian kata, tengok, Nabi kita sudah turun. Umat Muhammad pun semayang ikut Nabi kita. Maka Nabi Isa nak beritahu dia bukan bawa agama baru, dia hanya mengikut ajaran Nabi Muhammad. Dia sembahyang di belakang umat Muhammad, Imam Mahdi tu. Dia tak nak jadi imam. Ada orang tanya pula, Imam Mahdi baca kunut ke tidak sembahyang subuh? Saya pun tak tahu, hadis tak sebut Dia tu dia nak pertahankan mazhab dia lah tu. Imam Syafi'i kan baca kunut, Imam Hanbali, Hanafi, Pakistan tak baca kunut.
Dia kata Imam Mahdi esok baca kunut ke tidak? Tak ada, Nabi tak sebut pun Imam Mahdi baca kunut ke tidak. Nanti kalau sepanjang umur tengoklah dia baca kunut ke tidak. Benda-benda kecil macam tu Nabi tak sebut. Nanti jadi balah pula. Nabi tak sebut terus. Dan kalau dapat ke ekstrim, silap-silap Imam Mahdi pun dia bid'ahkan kalau berlawanan dengan pandangan dia dan mazhab dia. Kalau yang ekstrim, sebab tu Nabi tak sebut yang benda-benda khilaf tu Imam Mahdi buat ke tidak. Cuma dia cerita sembahyang subuh je. Nabi Isa belakang. Kenapa Nabi Isa turun waktu subuh? Saya beritahu Nabi Isa bukan untuk turun untuk mencari pengikut yang ramai, tapi dia mahu mencari pengikut yang berkualiti. Kerana nak datang sembahyang subuh ni bukan senang. Kita tengoklah subuh besok, pagi besok, di mana-mana masjid dan surau, kebanyakan subuh paling sikit. Kalau boleh datang subuh memang terbaik. Sebab tu Imam Mahdi turun bukan untuk cari pengikut ramai, bukan untuk publicity. Dia nak mencari yang betul-betul kuat iman. Kalau dia nak cari pengikut ramai, dia turun hari raya, sembahyang raya ramai. Masa tu yang balik Kuala Lumpur semua ada, melimpah masjid. Kalau buat penjarakan tak ada boleh sembahyang bawah tu. Kalau hari Jumaat pun ramai, tapi dia turun subuh, pada waktu subuh dia turun. Ulama bincang semua tuan-tuan, kenapa Nabi Isa turun waktu subuh, kenapa dia tak nak jadi imam. Dalam hadis tak sebut kenapa tu. Ulama kita lah keluarkan istimbat hukum tu. Ini tugas para ulama. Apa-apa yang Nabi tak sebut tapi hukumnya ada, ulama akan keluarkan. Macam Imam Syafi'i, hadis innamal a'malu binniyat, hanya sanya amalan itu dengan niat. Imam Syafi'i keluarkan 70 hukum. Amalan dengan niat 70 hukum. Contoh, pertama kita nak sembahyang, kita ada niat. Kedua, nak bezakan adat dengan ibadat, niat. Kemudian bincang pula niat waktu bila? Niat dekat mana? Niat dekat dalam hati, bukan kat mulut. Yang kita baca nawaitu samaradin usalli, itu bukan niat, itu lafaz niat. Baca pun tak apa, tak baca pun tak ada hal. Jadi beritahu orang tak hafal nawaitu samaradin, tapi bila orang umumkan anak bulan telah kelihatan dah, dia pun terus pasang dalam niat nak puasa Ramadan besok. Kira niat lah tu, walaupun dia tak sebut pun. Tak payah nak kelang kabut malam tu pergi telefon ustaz, tuan imam. Imam ajarkan semula nawaitu samaradin. Buku pun dah tak ada dah kat rumah ni, nak cari buku anak. Semua dah hantar semua dah. Tak apa. Niat dalam hati. Dia bukan kat mulut. Mulut tu lafaz niat sahaja. Bincang lagi. Kemudian kalau tengok, orang kalau dia membunuh orang, kalau dia tak ada niat membunuh, tak kena hukum bunuh. Tu baru 5 baru tu. Dia tampar orang, bukan niat nak membunuh, tapi orang tu mati. Sebab orang tu dah tengah nazak COVID dah misalnya. Dia tampar, meninggal terus. Niat bukan bunuh, maka tidak dikira membunuh. Semua berdasarkan niat. Hadis niat tu sampai 70. Dan Imam As-Suyuti dalam Al-Ashbah wal Nazair, dia keluarkan semua 70 tu. Memang betul ada, bukan Imam Syafi'i cakap kosong. Memang betul-betul wujud dan berpijak di bumi nyata apa yang dia cakap 70 itu. Ini kerja ulama. Kita kalau suruh fikir 15 pun pening dah kan. Suara satu masjid ni cari 15 hukum daripada hadis innamal a'malu binniyat. Dulu saya beritahu hadis Nabi sebut tentang budak. Budak tu dia pelihara burung. Dia pelihara burung, budak kecil. Lepas tu burung dia mati. Nabi cakap 2-3 patah aja. Ya Aba Umair, ma fa'alan Nughair? Wahai Abu Umair, apa terjadi kepada burung kamu yang kamu pelihara tu? Orang tali sebarak serang habis-habisan hadis ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari ya. Hadis sahih. Dia kata apa benda? Kamu kata hadis Nabi kamu ilmu lah apa semua. Ni bercakap dengan budak, tanya budak burung mati ke tidak.
Tak ada nilai langsung. Tak ada nilai. Rupa-rupanya sebelum orang Talib Barat menyerang lagi, 700 tahun lebih, Ibn Hajar telah tulis dalam Fathul Bari 20 hukum yang keluar daripada Nabi tegur kanak-kanak tersebut. 20, tuan-tuan. Dr. Ai Al-Qarni ada sebut dalam kitabnya tentang 20 tersebut. Contoh saya beritahu. Contoh yang saya ingat lah, saya pun tak ingat semua. Kita boleh sebut nama timangan kepada kanak-kanak. Abu Umair tu nama timangan. Kalau terjemah, bapa kepada si Umair yang kecil. Umair Junior. Kalau besar, Umar. Kalau kecil, Umair. Maknanya boleh guna nama timangan kepada anak-anak bagi menunjukkan manjanya budak-budak. Walaupun dia belum kahwin lagi, mana boleh jadi bapaknya. Yang kedua, kita mesti ambil tahu tentang kanak-kanak ni. Cikgu kat sekolah apa semua kena ambil tahu. Walaupun nampak bukan berkenaan dengan kita, tetapi bagi dia mungkin, bagi dia besar. Bagi kita mati seekor burung tak ada apa pun. Tapi bagi budak itu cukup besar. Sebab label dia tu, terutama kalau sekolah rendah, cikgu-cikgu kena lebih memahami kanak-kanak sekolah rendah. Mungkin sebatang pensel yang dia hilang, dia akan ingat sampai setahun bila kawan dia curi. Bila apa? Walaupun benda kecil. Itu dari sudut pendidikan. Kemudian dari sudut hukum pula, seorang kanak-kanak boleh memelihara binatang kesayangan. Kemudian binatang kesayangan yang boleh pelihara pula, ulama bincang pula, ada jenis-jenis binatang. Jangan semua nak rembat macam orang sekarang. Ular sawa kecil pun dia pelihara. Apa nama istilah ular sawa kecil? Baby apa tu? Siap nama baby tu. Dan tak besar-besar lah ular sawa tu. Kalau besar ngap dia pula. Hamster tu tikus jangan nak pelihara Cicak tokek pun nak pelihara. Aduh. Saya ingat dulu anak murid saya, dia kata, "Ustaz, tak lama lagi kehidupan kami akan berubah." Dia punya ayat tu. Dah kenapa? Ayah saya pelihara cicak tokek. Bila dah cukup gram, dia ada timbangan, dia kata, ada Cina cakap cicak tokek boleh mengubat penyakit AIDS. Seekor 12,000. Sekarang bapak saya tengah pelihara, besar sikit dia jual. Ustaz tengok, insya-Allah keluarga kami akan berubah kehidupan. Saya kata, kau tahu mana cicak tokek boleh penyakit AIDS ni? Doktor mana beritahunya? Dia percaya betul. Lepas tu 2-3 bulan saya pun tak ingat dah. Lepas tu saya betul teringat, saya tanya, macam mana kehidupan dah berubah? Cicak tokek mana? Dah mati ustaz cicak tu. Tak sempat jual. Siapa nak beli seekor cicak 12,000? Tuan-tuan ingat tak dulu ada orang Malaysia pergi cari cicak tokek, lepas tu lekat dekat sempadan Filipina, kena tawan ke geng-geng Abu Sayyaf. Setahun tak boleh balik rumah. Cicak tokek gelak, berguling-guling. Punya semangat pergi cari-cari, terlepas sempadan, dapat tangkap ke Abu Sayyaf. Setahun duduk dengan puak-puak ni, menyesal tak habis dia tu. Tak boleh bertumpu dengan isteri, raya haji, raya puasa tak balik. Abu Sayyaf ni geng-geng yang apa ni lawan kerajaan Filipina tu, yang puak-puak tu tangkap. Nasib baik dia tak bunuh je. Cicak tokek tu orang Melayu mudah nak percaya. Orang sebut ni boleh penyakit apa guna. Padahal tak ada apa pun. Dulu saya ingat lagi zaman ni kalau Dajjal muncul ni, buat benda pelik-pelik, geng-geng ni akan ikut ni. Dulu saya ingat dia cari dulang lama, dulang yang lama punya. Kononnya dulang tu boleh tarik duit. Pakat cari dulang pula, dulang lama, payah pula nak jumpanya. Boleh tarik duit. Masa tu saya duduk di Sarawak, dia punya tu akhirnya dapat jumpa lama punya dulang. Pergi bawa ke Tok Guru tu. Tok Guru tu kata, boleh tarik, kita kena zikir. Kena zikir. Dia letaklah dalam dulang tu, kemudian letak macam guni untuk duit akan masuk nanti. Tapi kena bayar dulu yuran. Itu tak tahan tu. Yuran kena bayar, infak. Pakat bayar semua. Kawan-kawan saya yang orang kampung yang baik-baik pergi. Patut tak ada datang masjid seminggu pun. Rupanya pergi zikir. Lepas tu berzikir, syarat berzikir tak boleh buka mata. Sebab ni Tok Guru dia ni akan buat silap mata ni. Siapa buka, kira fail terus. Semua takut nak duit, tak buka mata.
La ilaha illallah. Dalam hati duit. Lah semua buka mata tengok guni dah penuh dah. Kawan saya cerita ni dah penuh. Kita orang dah seronok. Dia kata, Ustaz, oh lepas ni balik kaya tak payah jadi nelayan dah. Buka tengok daun kayu. Kenapa Tok Guru daun kayu ni? Dia kata sebenarnya tak ada duit. Lepas tu bertukar jadi daun kayu. Sebab apa? Sebab ada di antara kamu yang tak percaya. Waktu berzikir tadi tak yakin benda ni jadi duit. Tengok dah bertukar jadi daun kayu. Yuran dah ambil dah. Balik kosong gitu. Kena tipu. Dulu cari siling yang tahun 71. Duit 10 sen ke tahun 71. Payah nak jumpa tarikh lahir saya pula tu. Tak jumpa pak sudah. Kononnya boleh tarik duit. Ini mengarut semua ni. Kita mudah benar percaya. Sebut cicak tokek penyakit pelihara cicak tokek. Cicak mana binatang yang disuruh pelihara? Tak termasuk. Dia disebut sebagai fuwaisiqah, binatang kecil yang jahat. Sunat kita membunuhnya. Malam-malam Jumaat ni cari cicak bunuh. Berok merata-rata apa semua kan. Sunat bunuh, lipas cicak. Dia panggil binatang kecil tapi menyusahkan orang. Nabi benarkan untuk bunuh. Semut tidak termasuk. Semut jangan bunuh dengan itu. Sebab ada kisah, ada hadis tu. Itu Nabi bercakap dengan budak baru tu. Macam-macam dah. Kemudian kalau nak pergi ke Madinah, memang tak boleh lah kita ni. Payah kot. Baca ayat-ayat pelindung. Man hafiza asyra ayatin min awali suratil kahfi wa fi riwayatin min akhiri suratil kahfi usima minad dajjal. Siapa yang hafal 10 ayat pertama surah kahfi dan 10 ataupun 10 ayat terakhir boleh pilih, maka selamat daripada dajjal. Kat sekolah kita ada sebelum baca Yasin, sekolah kita semua sekolah lah sekarang. Alhamdulillah pendidikan apa semua dah buat. Dalam silibus kita pun dulu tak belajar surah kahfi ni tuan-tuan. Sekarang start daripada tingkatan 3, dia tukar silibus. Silibus baru ni anak tuan-tuan dah baca surah kahfi dah. Belajar, bukan baca saja. Belajar surah kahfi 10 ayat. Tingkatan 4 pun surah kahfi lagi. Dan ramai kalau kelas-kelas saya mengajar yang kelas pandai ni, ramai pelajar sudah hafal dah surah kahfi. Yang tak pandai pun boleh hafal sebab tiap-tiap minggu kita baca. Sebelum baca Yasin, baca surah kahfi dulu 10 ayat. Memang ada hadis. Dan kata ulama, kalau jumpa dengan dajjal, kita baca surah kahfi, dia tak dapat buat apa-apa pada kita. Kenapa surah kahfi? Apa soalannya? Ulama jawab, kerana surah kahfi dia cerita tentang benda ajaib. Cerita tentang orang tidur dalam gua 309 tahun. Dan Tuhan guna 300 dengan 309 tahun. 309 tahun mengikut kalender hijrah. 300 tahun mengikut kalender Masihi. Tahun baru ni lah. Besok kita tahun baru. Kita boleh nak buat azam baru, tahun baru, walaupun tahun baru bukan Islam pun tak ada masalah. Benda-benda baik boleh je. Walaupun ini tahun baru itu kan. Tu azan kejap tu. Lepas ni kita sambung sikit ni.
Okey, sikit lagi kita sambung. Kenapa ulama kata surah Kahfi? Kerana kita tengok Ashabul Kahfi, bila dia tidur dalam gua tersebut 309 tahun tu, bukan orang tak lalu kawasan gua tu. Gua tu dekat aja dengan tempat dia kampung dia. Bukan dia pergi negara lain pun. Gua tu pula terbuka. Bukan ada pintu macam Al-Kazam semua tu kan. Yang Piramli punya tu tak ada. Memang tak ada pintu pun. Tapi orang lalu lalang tak nampak. Yang pergi cari akar kayu, Tongkat Ali semua, tak nampak semua. Tapi tak adalah Tongkat Ali sana kan. Mana macam tu, tak nampak. Maka ulama kata kalau surah Kahfi pun macam tu. Cuma satu lagi hadis yang mengembirakan kita dan menyenangkan kita lagi. Hadis diriwayatkan oleh At-Tirmizi. Dan hadis ni hadis sahih juga. Dia kata, Man qara'a salasa ayatin min awalis Al-Kahfi usima min fitnatid dajjal. Siapa yang baca 3 ayat saja awal surah Kahfi pun selamat daripada dajjal. Yang kita selalu dengar tu 10. Ini 3 ayat je. Alhamdulillahillazi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-salihat anna lahum ajran hasana makithina fihi abada wa yunziral ladzina qalu ittakhazallahu walada. Dah selamat dah. 3 ayat. Kalau nak baca 10, itu terbaik lah. Ini dia ada plan A, plan B. Nabi ni dalam Islam ni mungkin ada, kalau 10 tu ada berat orang nak baca, nak hafal. Tertambah orang tua nak ngapal tu. Kan? 3 ayat cukup. Ambil alternatif kedua tu. Tetapi yang baca setiap malam Jumaat dan siang Jumaat itu cerita lain. Itu dapat nur. Man qara'a suratul Kahfi yaumal Jum'ah adha'alahu minan nur ma bainal jum'atain. Siapa yang baca surah Kahfi pada hari Jumaat, dalam riwayat lain malam Jumaat, dia akan dapat nur sehinggalah Jumaat yang akan datang. Akan dapat petunjuk. Itu bukan cerita pasal Dajjal. Itu cerita pasal petunjuk. Tapi kalau 3 ayat pun dah okey dah. Siapa yang menjumpai Dajjal, maka bacalah pembuka surah Al-Kahfi tu. Tu, baca pembuka, dia tak boleh buat apa. Dan hadis lain kata, barang siapa membaca bahagian awal dari surah Kahfi bahagian akhirnya, maka dia menjumpai cahaya dari telapak kakinya hingga kepalanya. Barang siapa membaca surah Kahfi seluruhnya, maka dia memiliki cahaya antara langit sampai ke bumi. Kalau siapa yang tak boleh nak baca banyak sangat surah Kahfi panjang baca 10 cukup dulu untuk permulaan. Dia akan meliputi cahaya daripada kepala sampai ke kaki. Kita tak nampak cahaya tu. Tapi kalau kita baca habis, dia akan sampai ke langit, daripada bumi sampai ke langit. Tu. Kadang berat juga nak baca semua surah Kahfi kan. Ada orang runcit-runcit 3 kali potong, lepas tu esok dia baca janji hari Jumaat, malam Jumaat. Sebelum maghrib lah. Sebelum maghrib hari Jumaat baca. Kalau tak boleh nak baca semua, 10 ayat cukup dulu untuk permulaan. Bagi orang baru nak berjinak-jinak dengan surah Kahfi, 10 ayat tu cukup. Kalau baca seluruhnya itu lagi bagus.
Kalau hafal seluruhnya, Nabi tak suruh hafal pun. Tapi kalau 10 ayat hafal pun dah bagus. Kalau hafal semua, Masya Allah. Itu tak perlu Nabi cakap lah. Tak perlu Nabi cakap lah. Itu lagi-lagi bagus lah. Macam dalam Quran, Nabi kata, kalau kamu cakap, dalam Quran Allah beritahu, kalau kamu kata pada ibu bapa kamu Uf sekalipun, kira derhaka dah. Tak perlu Nabi cakap tanpa kau buang ke letak rumah orang tua ke. Macam hari ni ada seorang bapa stroke, dia letak tinggalkan. Lepas tu dia letak ubat. Dia cakap ke bapa dia ubat stroke. Rupa-rupanya orang cek ubat tu ubat tidur. Ada ke buang bapa ni dalam Quran? Tak ada lah. Cuma Tuhan sebut uf. Kalau uf yang paling rendah, kita bercakap macam tu dengan bapa pergi derhaka. Kalau buang rumah orang tua, tinggal tepi jalan, tak payah Quran cakap, lu fikir sendirilah. Quran beri yang paling minimal. Kalau yang minimal ni pun tak boleh. Yang lebih tinggi lagi, tak payah cakap, boleh fikir sendiri. Macam juga kalau surah Kahfi, kalau 10 ayat, dia punya cahaya daripada kaki sampai ke langit. Kalau siapa hafal semua Al-Hafiz, anak-anak kita yang hafal tu, Masya Allah. Tak tahulah macam mana pahala tu. Jadi memoga kita, dan insya-Allah Dajjal ni ada 2-3 kali lagi. Tak habis lagi ni tuan-tuan. Pelindung dia pun tak habis lagi, baru 2 je malam ni. Jadi kita akan sambung nantilah. Insya-Allah kita akan sambung. Dajjal saya akan habiskan Dajjal ni sampai Nabi Isa turun. Kalau cerita pasal Dajjal, tak cerita Nabi Isa macam tak ending dia punya tu. Nabi Isa turun pun kita kena cerita juga. Nabi Isa turun kat mana, kemudian berapa tahun Nabi Isa memerintah, macam mana Nabi Isa bunuh Dajjal pun kita cerita. Ini pun saya beritahu, saya skip je hadis Dajjal panjang-panjang, tak baca semua. Kalau baca semua padan 1 tahun Dajjal je kita ni. Tak baca tajuk lain dah. Saya ambil yang penting-penting je, yang ambil pengajaran-pengajaran cukup lah. Ni buku ni pun tebal ni. Ensiklopedia dia panggil ni. Akhir zaman dia semua lengkap lah. Dalam bab Dajjal saja dah berpuluh-puluh muka surat dah. Jadi memoga kita faham, kita tidak terpengaruh dengan Dajjal. Walaupun Dajjal belum keluar lagi, surah Kahfi tetap baca supaya kita tidak terpengaruh dengan proksi Dajjal. Kalau betul lah COVID-19 ni ada perancangan Dajjal, kita tak tahu betul tu dia. InsyaAllah kita akan selamat tuan-tuan. Kita akan selamat kalau kita baca surah Kahfi. Dan akhir saya nak sebut tuan-tuan, SOP, jangan kita patuhi SOP sahaja. Penjarakan, pakai mask. Allah pun ada pendinding SOP dia juga. Antaranya, jangan lupa baca 3 kul. Qul huwallahu ahad, falaq, nas. Tiap kali lepas subuh lepas. Kemudian kalau nak bagus lagi, baca Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. 3 kali pagi, 3 kali petang. Ini pendinding semua ni. Kalau nak bagus lagi, ini kalau boleh buat ni, saya hebat betul lah kalau orang boleh buat ni. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lepas subuh 100 kali. Try buat tuan-tuan, tak sampai setengah jam pun. Kalau tak boleh 100 kali, 10 kali lepas subuh. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit. Yang 10 kali ada yuhyi wa yumit. Yang 100 kali tak ada yuhyi wa yumit. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala. Tak ada yuhyi wa yumit. 100 kali. Kalau yang 100 ni semua kejahatan-kejahatan, setan, jin, pukau, sihir, insya-Allah corona pun. Sebab kalau dalam Qul a'udzu birabbil falak dia dah sebut. Qul a'udzu birabbil falak. Katakanlah wahai Muhammad, aku berlindung dengan Tuhan yang menciptakan waktu subuh. Qul a'udzu birabbil falak min syarri ma khalaq, daripada segala kejahatan yang Tuhan ciptakan. Agak-agak corona Tuhan cipta ke tak? Tuhan cipta. Tak kira lah virus tu buat kat mana-mana, semua makhluk Allah belaka. Kita dah minta ni daripada kejahatan Tuhan, kejahatan yang Allah cipta. Min syarri ma khalaq. Minta jauh semua. Wa min syarri ghasikin iza waqab, dan kejahatan malam
apabila dia sudah muncul. Sebab tu saya beritahu, jangan naik basikal malam-malam. Pergi raung sana, raung sini. Setakat nak keluar makan dengan keluarga, lepas tu balik. Pergi beli kat Maiden, balik. Okeylah, tak lama. Ni kayu basikal berkilo-kilometer. Lalu kawasan. Sedangkan dalam Quran Surah Falaq dah sebut, mesti berlindung daripada kejahatan malam. Malam Tuhan buat bukan untuk bekerja, untuk keluarga, untuk beribadah, untuk berehat. Bukan untuk bersukan, Wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarrin naffasati fil 'uqad, dan daripada hembusan tukang-tukang sihir ketika dia menghembuskan pada ikatan tali. Malam dikaitkan dengan sihir. Sihir adalah daripada syaitan. Sebab tu biasa kalau malam tukang sihir dia akan hantar sihir malam. Daripada hembusan. Arab dulu di antara cara sihir dia ikat pada tali, dia baca mentera, dia hembus. Nabi kena sihir ni lah. Bila Labib bin Asam sihir Nabi, dia ambil rambut Nabi, dia ikat pada patung, dia lempar dalam perigi. Kalau orang lain terus tak boleh bangun dah. Tapi Nabi masih boleh berdakwah, masih boleh apa. Cuma Nabi tak ingat. Pergi rumah isteri dia ada benda-benda dunia je lah sikit-sikit. Kemudian wa min syarri hasidin iza hasad, daripada pendengki-pendengki apabila dia berdengki, yakni penyakit ain dan sebagainya. Saya tengah tulis buku tentang ain, tuan-tuan. Saya minta Allah panjang umur, sihat walafiat, dah 70% dah siap. Kalau saya nak ceramah tentang ain, panjang cerita. Orang tak faham, senang tulis je. Tulis je. Tuan-tuan ingat ain ni, contoh saya beritahu, ain ni dia boleh dengki tau. Orang dengki pada kita ataupun orang kagum pada kita. Dan cara untuk mengubah ain ni antara, kalau kita tahu orang dengki kita, kita ambil bekas dia. Dia mandi ke, kemudian tak ada air, sapu pada orang kena air, baik penyakit. Ini ada hadis. Kemudian ataupun kalau kita tak tahu, ada baru ni kawan saya daripada sebuah sekolah, dia datang ke Darul Syifa. Saya tengok kau bukan kena sihir, mungkin kau kena air. Sebab ada orang dengki pada dia asap. Kawan tu tak puas hati dengan dia begini-gini. Kata macam ni, kami ambil kain tuala basah, pergi tempat orang tu pegang. Ada kesan dia pegang tombol pintu ke apa, lap kain basah tersebut. Kemudian rendan air, baca 3 kul, buat mandi. Alhamdulillah, sehat tuan-tuan. Sehat. Kalau saya cikgu sekolah, kita nak sebut sekolah mana, bukan Jasin lah. Tuan-tuan, kalau kita makan satu talam, kita jangan makan satu talam dengan keluarga apa kan. Makan satu talam tu tuan-tuan, dia tak akan kena ain. Kadang-kadang ain, kalau orang tengok kita kagum pun boleh kena kalau kita tak ada pendinding. Sebab kalau makan satu talam, semua bekas orang tu, pegang, kita gaul tu, semua dah ada dah. Sebab tu kata Syekh Abdullah Sadhan, seorang ulama yang mengkaji tentang ain, dia kata orang makan satu talam, tak mungkin akan kena ain dalam kumpulan dia. Sebab ain ni kadang-kadang keluarga sendiri boleh kena. Dia tak sedar pun. Dia tidak niat pun. Memang pelik sikit. Memang doktor pun tak boleh nak rawat. Walaupun dia kadang-kadang simptom penyakit biasa. Saya beri dekat 10 contoh tu dalam yang saya tulis tu, berkaitan dengan contoh-contoh ain, termasuk kanser. Saya kadang-kadang terfikir, kenapa budak orang-orang sekarang kadang-kadang muda-muda jaga pemakanan, tiba-tiba kena kanser payudara, kena kanser tu, kanser ni. Tengok cara pemakanan dia sihat, tuan-tuan. Saya pernah jumpa seorang guru perempuan di sebuah sekolah saya mengajar dulu. Dia sihat, dia belum kahwin lagi. Cantik, dia penampilan bagus, budak-budak suka. Dia kena kanser payudara. Sedangkan dia cukup jaga pemakanan ni. Tak makan benda-benda itu, minyak-minyak sangat tak makan, kolesterol tak makan. Kalau ikut logiknya tak kena. Tapi ain boleh kena. Kalau orang tengok kagum ataupun orang tengok dengki. Sebab tu Qul a'udzu falaq, pelindung ain. Min syarri hasidin iza hasad. Daripada pendengki-pendengki apabila dia berhasad dengki. Jangan tinggal 3 kul ni tuan-tuan. Untuk COVID ke, untuk apa ain ke, untuk sihir ke, untuk puka, baca Qul huwallahu ahad, falaq, qul bin nas. Ada hadis. Bila turun 3 Qul huwallahu ahad, falaq, qul a'udzu falaq, qul bin nas, Nabi tinggal yang lain dah. Sampai Nabi dekat nak wafat, dah nak meninggal ni, nak wafat ni, Nabi nak baca tak boleh. Dah nazak dah Nabi nak. Aisyah tolong bacakan. Nabi suruh Aisyah bacakan. Padahal Nabi nak wafat dah ni.
Sampai di hujung nyawa pun Nabi ajar gunakan ini sebagai pendinding. Aisyah pun ambil tangan Nabi sebab tangan Nabi berkat. Baca-baca hembus. Baca-baca hembus. Kemudian sapu pada badan Nabi. Aisyah tolong bacakan. Kita jangan pergi tengok orang sakit nak baca 3 kul. Takut kita baca 3 kul orang kata, oh nak jadi ustaz Darul Syifa Padahal kita ikut hadis je. Baca tuan-tuan. Betul. Kalau nak terang panjang, dia boleh kena pada kenderaan. Satu lagi, kalau kita beli apa-apa, jangan kita taksub sangat dengan benda kita. Motosikal ke apa, memang cepat aksiden, rosak. Saya ada masuk grup, isteri saya beli kereta tu, saya masuk grup dah. Nak tengok tentang kereta. Ada kereta rosak, pergi hantar service center, tak boleh trace. Kereta baru ni. Saya malas nak cakap dalam grup tata kereta kau kena aim. Kau kagum sangat. Kadang-kadang sepih sikit, tanya dalam grup, macam mana nak buat ni? Saya tengok dah ada macam cebisan sikit. Yang tu kau pun nak tanya dalam grup. Dah melampau sangat pada benda ni. Tuhan dia tak nak kita puji makhluk melampau. Kalau puji kena sebut Masya Allah. Kita puji anak kita bagus, Masya Allah, nak tabarakallah, kena sebut macam tu. Baru dia akan potong aim. Kita kagum pada kereta kita ke apa, barang-barang gitu, Masya Allah, haza min fadli Rabbi. Itu selalu macam tu. Haza min fadli Rabbi. Ini adalah kelebihan Tuhanku. Tuhanku yang beri ni. Baru dia potong air. Tuan-tuan ada pernah tak baju yang tuan-tuan suka pakai, kagum sangat, lepas tu yang tu cepat koyak? Dia tak boleh. Sebab kita diajar alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji, segala puji makhluk, puji apa, puji barang, puji apa, lillah, Allah semua, segala puji. Sebab tu kalau sebut puji anak murid, puji anak kita, puji cucu kita, Masya Allah, cucu atuk ni barakallah, sebut Allah, Masya Allah, subhanallah. Kalau sebut Allah zikir, dia akan potong. Saya baca buku yang ditulis Abu Barak, last, contoh last, ngeri tuan-tuan. Dia cerita ada seorang Pakistan, dia bekerja di Arab Saudi. Kerja dia tebuk ni, tebuk dinding Mata dia cantik tuan-tuan. Ada orang Pakistan mata kebiruan tu, mata kebiru-biruan, muka handsome, tebuk ni. Datang seorang yang berpotensi melemparkan air. Bukan semua orang boleh melemparkan air Dia puji, oh kau, mata kau memang cantik lah, gini-gini dia puji. Tidak semena-mena dia punya alat gerudi tu trup melantai terpacak dekat mata, terus buta. Na'udzubillah. Dan Syekh Abdul Barak, Abu Yasin, Syekh Abdul Barak, pakar bidang ruqyah, bila dia berbicara tentang air, dia memasukkan ini sebagai contoh orang yang terkena air. Orang tua dulu cakap, budak-budak baik cepat meninggal sebab orang terlalu puji dia. Kalau yang puji tu ada air, habis. Dia sakit, dia berubah sikap. Kalau budak kecil tak nak menyusu, meraung menangis malam-malam, tak berhenti-henti, bak tu cuba. Jangan post gambar-gambar dalam Facebook, dalam mana-mana, terutama gambar cantik-cantik jangan. Gambar anak-anak kita, baby apa semua, tolong elakkan. Jadi itulah sahaja pada malam ini. Semoga kita dapat manfaat. Minta maaf panjang sikit malam ini. Kita tangguh dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Lilladzina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq tawasaw bis sabr.